من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam ini kita masih lagi berkenaan dengan membicarakan sebahagian daripada tanda kecil. Pada kuliah kita yang lepas kita sebut berkenaan dengan penyakit al-wahn, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan benci kepada kematian. Saya telah sebut berkenaan dengan hadis ini beberapa huraian yang boleh kita ambil. Di antaranya iaitu yang disebut oleh Nabi SAW, penyakit al-wahn ini dia ada ciri-ciri dia. Dia ada ciri-ciri dia. Di antara yang kita sebutnya 7 ciri, dan kita telah baca iaitu 2 ciri daripadanya. 3 iaitu mudah takjub kepada harta benda dan kepada mereka yang kafir dalam hal-hal selain daripada urusan, dalam hal-hal selain daripada urusan kepada Allah. Dan dia melihat dunia dengan hebat sekali, dan juga dia hilangnya rasa gementar musuh Islam. Dan yang ke hari ini kita nak bincang mudahnya menjual agama. Mudahnya menjual agama dalam bab penyakit al-wahn lagi, sambungan pada kuliah kita yang lepas. Oleh kerana lepas tu kita sebut 7 ciri-ciri wahn. Di antara ciri yang keempat iaitu orang yang penyakit al-wahn ni mudah menjual agama. Zaman manusia ini menjual agama disebut dalam hadis rawahu Muslim juga. Nabi SAW suruh kita segera melakukan amal soleh sebelum datangnya zaman fitnah yang banyak. Dan fitnah tersebut ada manusia yang wa yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi mereka beriman, petang mereka beriman, pagi mereka kafir. Dan pagi mereka beriman, petang mereka kafir. Nabi sebut yabi'u dinuhu bi'aradid dunya qalil. Dia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Apakah kaitan dengan hadis al-wahn ini yang kita bicarakan? Kaitannya adalah yuhibbud dunya, cinta pada dunia.
Mereka jual agama ni, Nabi kata, untuk mendapat keuntungan yang dunia yang sedikit. Yabi'u dinuhu bi'aradid dunya qalil, kerana keuntungan dunia yang sedikit. Istilah zaman sekarang orang guna penunggang agama, dia kata, menggunakan agama untuk nilaian dunia, bukan di atas pandangan dan keredaan Allah Ta'ala. Dan rata-rata perkara itu berlaku di hadapan mata kita. Itu sanggup gadai prinsip agama kerana keuntungan dunia yang sedikit. Bukan sahaja berlaku di zaman kita, malahan berlaku juga tanda ini di zaman Nabi SAW. Iaitu di kalangan ahlul kitab. Ahli kitab, mereka sanggup menjual syariat yang Allah Ta'ala telah pun beri kepada mereka. Bismillah. Turun-temurun, karena Nabi-Nabi diutuskan daripada kalangan mereka. Tapi mereka tidak nampak kesenangan akhirat. Yang mereka nampak hanya kesenangan dunia. Mereka boleh cari makan di atas kepercayaan orang Arab kepada mereka. Apa yang berlaku? Mereka jual agama mereka untuk keuntungan dunia yang teramat sedikit. Itu salah satu daripada penyakit al-wahan. Yang kelima, penyakit al-wahan ini menyebabkan kita pengecut dan tidak mahu amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kerana ada hadis daripada Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang melakukan perbuatan maksiat dan dia berada dalam satu kaum, namun kaum itu tidak mencegahnya walaupun mereka mampu, melainkan Allah akan menimpakan bencana yang pedih ke atas kaum sebelum mereka mati. Maka tugas menyuruh kepada perkara baik dan mencegah kemungkaran adalah tugas semua umat Islam. Tetapi kadar untuk mencegah kemungkaran itu ada dia punya tangga dia. Sebagaimana disebutlah hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang tengok benda mungkar, hendaklah dia cegah dengan tangan. Fa in lam yastati', kalau dia tak mampu, bilisanih, dengan lidah dia. Nasihat, beri pandangan, beri teguran. Dengan tangan tu kalau kita ada kuasa, bukan makna pukul dia dan sebagainya, tidak. Tapi kita boleh buat undang-undang kalau di peringkat pemimpin. Kalau dia tu menjadi seorang pemimpin keluarga, dia jaga keluarga dia, sebab suami adalah orang yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Bapa adalah menjadi pemimpin dalam keluarga. Dia mampu. Kalau tak mampu, nasihat. Kalau tak mampu juga, illam yastati' fa biqalbih, benci dengan hati. Hati tidak redha melihat kemaksiatan, nak cegah tak mampu, nak lawan tak mampu, maka itulah adhaful iman. Nabi kata sedaif iman. Maka orang yang buat maksiat, melakukan kemungkaran, dalam hati kita tak ada rasa benci kepada kemungkaran itu, bermakna iman kita telah tertanggal dalam hati kita.
Sebab benci dengan hati itu merupakan sedaif-daif iman yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi pengecut? Kerana cinta pada dunia. Cinta pada dunia menjadikan kita manusia yang penakut untuk berkata perkataan benar di hadapan seseorang. Walaupun kadang-kadang orang tak boleh terima apa yang kita sebut, kita tak ada kisah, orang tak boleh terima. Janji apa kita sebut tu benda benar, cukup. Bukan tugas kita nak suruh orang tu paksa orang tu terima ke tak mahu terima. Tugas kita bercakap benda betul, bercakap benda yang sama dengan hadis Nabi, sama dengan apa yang Nabi suruh. Sama ada dia nak terima ke, dia tak mahu terima ke, itu lantak dia. Itu bukan urusan kita, nak terima tak mahu terima. Selagi mana kita boleh bercakap, selagi mana kita boleh tegur, suatu kemungkaran itu berlaku, maka wajib kita tegur. Sama ada orang yang di bawah kita ataupun orang yang berada di atas, itu pemimpin, kena tegur pemimpin, kena nasihat. Ad-dinun nasihah, agama ni satu nasihat. Kepada siapa? Allah wa Rasuluh. Nasihat untuk Allah dan Rasul, bukan nasihat itu nak beri pada Allah, tidak. Bukan nasihat itu nak beri pada Rasul, tidak. Tapi nasihat itu diambil daripada Allah dan Rasul, dan juga a'immatil muslimin, dan pemimpin orang Islam. Pemimpin tak boleh marah kalau ada orang nasihat ke dia. Ada khalifah-khalifah zaman dulu dinasihatkan oleh alim ulama. Imam Malik pernah menasihat pemerintah, di penjara. Imam Ahmad pernah menasihat pemerintah, di penjara. Imam Bukhari nasihat pemerintah, juga di penjara. Maka itu satu benda yang ghalib apabila pemerintah tidak mahu menerima nasihat. Pemerintah yang tidak mahu menerima nasihat tak boleh ikut, kena ganti dengan pemerintah yang lain yang boleh menerima penasihat. Ini adalah salah satu daripada perkara yang disebut dalam agama kita yang kita kena ambil perhatian. Cuma dalam negara kita ini ada dua. Satu, pemerintah yang tetap, yang tidak berlaku pemilihan. Raja-raja tu kita kena taat pada mereka dalam perkara ma'ruf, dan nasihat hendaklah diberi melalui saluran yang betul. Satu lagi, pemimpin yang silih berganti bertukar mengikut sistem yang ada, iaitu sistem pemilihan, pun hendaklah diberi nasihat. Bukan lawan dengan senjata, dan bukan lawan dengan cacian dan makian, tetapi nasihat dengan cara yang betul, mengikut saluran yang betul. Ini perkara yang kita kena letak di hadapan, iaitu kita jangan jadi pengecut di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita tak boleh jadi umat yang pengecut. Kita kena berani memperkatakan benda yang benar. Kalau kita pengecut, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kaum ini dan bangsa ini, umat ini. Kalau kita tengok hadis yang saya sebut tadi, tidak ada seorang yang melakukan maksiat tu dalam satu kaum, namun orang itu tidak mencegahnya dalam keadaan dia mampu untuk mencegah. Cegah maksiat itu dia mampu, nasihat. Tapi ada perkara yang lain yang dia jaga, iaitu perkara dunia yang lain, dan menyebabkan dia tidak menasihati orang tersebut. Orang panggil zaman sekarang kerana nak jaga periuk nasi, nak jaga periuk nasi, takut lapar tak boleh muntah ke darah, cakap bohong pun tak apa.
Makin menipu, makin naik tinggi. Kalau bercakap betul, tak naik. Sehingga kalau kita bercakap dengan orang, kita kata, dia kata dia tu buat kerja betul sangat, nanti kena tukar, dia kata. Dia buat kerja luruh sangat, dia kata, nanti kena tukar lah tu, sekejap je tu. Duduk sini tak boleh betul sangat, kena ada kona-kona sikit. Jadi orang yang betul, yang buat kerja mengikut saluran yang betul, yang mengikut kehendak Allah dan Rasul, dikira orang yang strict, orang yang tak betul. Kalau orang mengajar, dia kata tak boleh, ustaz tu tak boleh, semua bid'ah, dia kata, semua syirik, ustaz tu tak boleh tu, dia kata kasar tu. Sebab apa? Sebab sebut benda betul, sebut benda yang benar. Orang tak mau dengar benda yang benar ni, orang jadi masalah. Baik. Yang keenam, hilangnya pemimpin yang kuat dan lahirnya pemimpin yang jahat. Hasil daripada cinta dunia itu, orang sayang pada dunia, tak mau bercakap benda benar, maka hilanglah kepimpinan yang kuat. Bila tidak ada pemimpin yang hebat, yang baik, maka siapa yang naik? Pemimpin yang jahat. Pemimpin yang macam serigala, buat rakyat ni macam kambing, ikut suka nak buat apa. Dan itulah yang berlaku dunia Islam pada hari ini. Umat Islam jadi macam kambing, diratah oleh musuh-musuh Islam sesuka hati. Dia nak buat apa-apa suka hati dia. Dia nak serang negara mana, dia boleh buat. Dia nak menyusahkan negara umat Islam, dia boleh berpakat. Kerana ramainya yang jahat di kalangan mereka menjadi pemimpin. Yang ketujuhlah sekali, hasil daripada cinta dunia ini, takut mati lah sekali dia meninggalkan jihad yang merupakan perkara yang terbesar dalam Islam. Bila tinggal jihad, bila tinggal infak, nescaya umat Islam ini menjadi umat yang begitu hina, menjadi boneka dan berwa kepada Yahudi dan Nasara. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab tu kita sebut kesan daripada proses normalisasi di antara negara-negara Arab dan juga negara Israel, kesannya adalah hilang kekuatan umat Islam, dan kita mengiktiraf Yahudi Nasara sebagai kawan, sedangkan dia musuh. Konon-kononnya dilaungkan kita tak mahu berperang, kita nak ada genjatan senjata. Berapa puluh tahun genjatan senjata dah, berapa kali genjatan senjata dibuat dengan Yahudi, berapa puluh ribu dimeterai perjanjian daripada zaman Yasir Arafat dulu, Saddam Hussein yang jadi orang tengah. Berapa banyaklah perjanjian dibuat dengan Yahudi. Dia berjanji setahun dua, dia mari serang Palestin. Dia berjanji setahun dua, dia mari bom Palestin. Dia berjanji setahun, itu perangai Yahudi. Perangai Yahudi begitu. Jadi tak lekat janji. Sampai pada hari ini. Hari ini nampak macam dia lemah, nampak macam Islam dia berani nak lawan. Dia kata kita tak boleh, kita kena buat satu perjanjian seolah-olah kita dengan bangsa Arab boleh hidup sekali. Tak apa, bagus nak hidup sekali, tapi jangan suruh kita ni ikut dia. Bismillah. Ni nak hidup sekali boleh, tapi awak kena ikut saya. Kita kata nak hidup sekali, masing-masing ikut agama masing-masing. Kembalikan tanah yang dirampas, yang negara dia dulu kecil sehingga jadi besar, memisahkan di antara Gaza dengan sebelah sana, sehingga kan orang sebelah ni nak pergi sebelah sana tu dibuat benteng yang tinggi, dan lalu ikut Jordan, lalu kat bawah ambil masa seminggu untuk sampai.
makanan duk sebelah ni, hospital duk sebelah ni. Kita boleh tengok wartawan Al Jazeera buat liputan, wartawan seluruh wartawan dunia buat liputan bagaimana benteng yang tinggi yang Yahudi buat. Runtuh balik benteng. Kalau nak hidup sekali, kembalikan tanah yang dirampas. Yahudi ni bangsa paling celaka sekali atas muka dunia ni. Dia rampas tanah orang, dia mengaku hak dia. Ni manusia paling celaka sekali atas muka dunia. Apa umat Islam boleh buat? Kita kadang-kadang tak ingat pada nasib umat Islam di Palestin. Kita tak ingat. Sebab kita hidup mewah dengan dunia kita. Kita boleh makan macam-macam. Boleh atur hari ni nak makan ni, esok nak makan ni. Nah, hari ni makan ayam, esok makan itik, lusa makan kambing, tu makan ikan, makan telur. Boleh atur makanan. Dia mungkin 2-3 hari tak makan. Kita tak boleh buat apa. Umat Islam lupa bahawa dia ada satu kekuatan. Itu kekuatan doa dia kepada Allah. Paling kurang lepas semayang adalah doa dia untuk orang-orang yang berada di Palestin yang ditindas oleh Yahudi sekian lama. Kerana tanah umat Islam di Palestin adalah tanah umat Islam, bukan tanah orang Palestin. Tapi kita tak rasa itu juga tanah air kita. Kita tak rasa bahawa benda itu besar. Kerana berjayanya Yahudi mainkan kita supaya takut kepada jihad, supaya umat Islam jadi bangsa yang pengecut, jadi penakut macam dia. Dia tu bangsa paling penakut dalam dunia ni, Yahudi lah. Nah, supaya orang jadi penakut macam dia. Allahu Akbar. Musibah kepada umat ini. Baik, kita tengok tanda yang seterusnya dalam hadis muka surat yang ke-26 tersebut. Banyaknya berlaku pembunuhan. An Abdullah wa Abi Musa radhiyallahu anhuma faqala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna baina yadi as-sa'ati li ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm wa yakthuru fiha al-harj wal harj al-qatl. Hadis ini riwayat oleh Bukhari dan sahihnya dalam kitab Al-Fitan, dalam bab Az-Zuhurul Fitan, hadis nombor 6538. Baik, daripada Abdullah dan juga Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhuma, mereka berdua ni berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah, apabila hampir berlakunya kiamat, akan terjadi hari-hari di mana berlakunya kejahilan, diangkat darinya ilmu, serta berluasa al-harj. Al-harj iaitu al-qatl, iaitu pembunuhan. Tuan kita buat komentar daripada hadis ini. Saya berpandangan, dia kata, bahawa kejahilan itu telah pun jelas berlaku di negara kita pada penghujung Khalifah Uthmaniyah, iaitu apabila hampir tiada yang mampu membaca dan menulis di setiap kampung. Dan kejahilan dalam hukum-hukum syarak mencapai kemuncaknya apabila hanya sedikit yang mendirikan salat. Kemudian umat Islam mula bangun dan belajar serta beriltizam dengan Islam. Kita berdoa agar Allah mengekalkan situasi sehingga sempurna kebangkitan ilmu dan iltizam umat Islam. Baik, manakala tentang pembunuhan pula, telah pun berlaku pada zaman ini perang dunia, sehingga banyak berlaku pembunuhan di segenap pelosok dunia, terutamanya dunia Islam. Pembunuhan yang banyak pada zaman ini kemungkinan disebabkan dua perkara. Yang pertama,
kemajuan dalam bidang pengangkutan, memudahkan negara kuasa besar penjajah untuk sampai ke negara-negara yang lemah. Dan yang kedua, penciptaan senjata menyebabkan kemusnahan total sehingga mampu membunuh puluhan ribu nyawa dalam tempoh beberapa minit, seperti yang berlaku di Hiroshima dan Nagasaki ketika Perang Dunia Kedua di tangan Amerika Syarikat dengan dakwaan memperjuangkan hak asasi manusia. Baik, daripada hadis yang kita bacakan ini, sementara saya nak urai hadis ni, tanda-tanda kiamat ni dia ada dua perkara. Kita panggil tanda besar, tanda kecil, tanda besar. Yang kita duk bincang ni tanda yang kecil. Yang kita duk bincang tanda yang kecil. Tanda yang besar ni peristiwa yang menjelang kiamat dan merupakan suatu yang terjadi. Keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, itu tanda besar. Sebahagian ulama dalam tanda besar, tanda kecil ni dia buat 3 tajuk. Sepatutnya benda ni saya sebut daripada awal lagi, terlepas pandang untuk sebut. Terlepas pandang, sebab cari kertas ni tak jumpa. Tadi baru jumpa. Saya print satu helai, jadi cari kertas ni tak jumpa. Jadi nak sebut awal-awal lagi, jadi tak ingat. Ni baru saya tengok, oh ada rupanya kertas ni. Baik, dalam tanda besar, tanda kecil ni kita boleh bahagi 3 tajuk lah. Tiga bracket kita panggil. Yang pertama, telah muncul dan berakhir. Tanda-tanda tu telah ada dan berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, telah muncul dan sentiasa akan muncul, bahkan akan bertambah banyak. Itu nombor 2. Dan yang ketiga, belum muncul sampai sekarang. Jadi di antara tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil itu 3. Telah muncul dan telah pun berakhir. Apa dia? Di antara tanda-tanda kiamat pengutusan Nabi SAW. Muncul ke tak lagi? Muncul dah. Dan dia berakhir. Sebab apa saya kata berakhir tu? Kerana Nabi wafat. Ada dah tanda tu. Yang keduanya, telah muncul, ada dah, dan sentiasa akan muncul. Banyaknya. Contohnya hadis yang kita baca, pembunuhan. Banyak berlaku pembunuhan ni bukan masa Perang Dunia Kedua saja, meliputi dunia semuanya. Malahan akan berlaku lagi, dan berlaku di tempat-tempat yang khusus, di Iraq, di Syam, di Suria, di Yaman, di Sudan, di Afghan. Tak marilah tempat kita ni. Tapi tempat kita ni dia berlaku banyak pembunuhan jenis lain. Jenis lain, iaitu jenis menyamu, aksiden tengah jalan mati, macam-macam. Itu semua adalah benda yang banyaknya berlakunya pembunuh. Orang langgar orang sembelih orang. Itu perkara yang berlaku dalam negara kita. Statistik pembunuhan negara ni boleh tahan juga, boleh tahan. Tapi banyak lagi negara-negara lain, banyak lagi. Di Afrika Selatan banyak pembunuhan berlaku. Nak rompok orang, tak boleh nak jalan seorang-seorang tengah-tengah malam, orang rompok. Kalau masuk kawasan orang hitam, orang negro, ada dalam kampung dia, kalau mati kereta situ, habis kereta kita tinggal steering saja. Tayar dia cabut, enjin dia cabut, dia ada orang dia dah 15 orang, 10 orang, dia cabut semua. Pintu, cermin, tayar, semua sekali. Itu di negara luar, tak berlaku negara kita begitu.
Tak berlaku dalam negara kita. Dan menyamun, merompok. Negara kita ni ada merompok, ada menyamun, ada kes-kes yang besar-besar. Tapi semua ini tanda yang bertambah banyak dan mungkin akan berlaku dan terus berlaku. Yang ketiganya belum muncul sampai sekarang. Itu melibatkan tanda-tanda yang besar. Itu Nabi Isa. Tak turun lagi Nabi Isa. Al-Imamul Mahdi. Walaupun ada orang kata macam-macam lah pendapat orang, kata orang tu Imam Mahdi, ada mana boleh mengaku Imam Mahdi, tak boleh mengaku siapa dia Imam Mahdi. Dah kita pun tak nak meletakkan bahawa dia tu Al-Imam Mahdi. Dan kita akan baca lah siapa dia Imam Mahdi dalam buku kita ni. Dia akan sebut nanti. Jadi 3 benda ni benda yang kita bahaskan. Baik, kita balik pada hadis ini. Cuma dia kata, kita tengok komentar tuan kitab kita ni, dia kata benda ni jelas berlaku di negara kita pada penghujung Khalifah Uthmaniyah, jatuhnya khilafah. Jatuhnya khilafah ini kita boleh baca daripada sudut 2 sejarah, pro dan kontra. Kita tidak mengatakan Khalifah Uthmaniyah itu betul 100%, tidak. Ada jasa dia dan ada keburukan yang dia buat, tidak dinafikan. Jasa dia kepada umat Islam ada, membina rel kereta api dan sebagainya, itu jasa dia. Menyebabkan orang ni boleh baca Quran, boleh apa itu jasa dia. Tapi kerajaan Uthmaniyah dikelilingi oleh ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi itu benda yang jelas. Ulama-ulama ni diambil sebab orang sufi ni dia tak lawan kerajaan. Dia tak lawan kerajaan. Sampai ke hari ni hak sufi tak lawan kerajaan. Sampai ke hari ni kalau tengok orang dia tu, dia tak lawan kerajaan. Dia tak lawan kerajaan maknanya apa? Kerajaan yang menjadi wakil kepada penjajah, bagi jajah negara dia tu, dia tak lawan. Tetapi orang yang digelar sebagai kaum muda, bukan dia lawan kerajaan, dia lawan penjajah. Dia lawan penjajah. Penjajah yang mari merosakkan negara dia, ambil hasil tanaman dalam negara dia. Siapa yang lawan? Terdiri daripada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpegang teguh kepada prinsip agama menerusi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini dia lawan. Sebab tu saya selalu cerita bagaimana ulama di benua India berjaya menyatukan seluruh ulama-ulama India untuk melawan penjajahan Inggeris, sehingga Inggeris terpaksa meletakkan nama ulama-ulama yang melawan ini sebagai Wahabi. Ini sejarah ni, boleh tengok buku. Inggeris meletakkan nama-nama yang orang yang lawan dia ni sebagai Wahabi. Siapa yang letak? Inggeris yang letak. Dan mengkaitkan Wahabi itu dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ni kerja barat, kerja Inggeris. Bagaimana terwujudnya sistem pengajian Deobandi yang diwujudkan daripada susu galur ilmu seorang mujaddid Islam di India yang nama Syah Waliullah Ad-Dehlawi, untuk mengangkat kembali semangat jihad di kalangan ulama supaya mengetuai melawan penjajahan dan Inggeris pada ketika itu. Lalu Inggeris tuduh dia sebagai Wahabi. Wahabi itulah yang dijaja oleh orang-orang yang mulut celupa pada hari ini. Dia kata orang bawa pada sunnah Wahabi, bawa pada sunnah Wahabi. Tapi perkataan tu mari di situ.
mari daripada Inggeris. Wahabi ni juga perkataan yang mari daripada Syiah untuk menakut-nakutkan orang kepada sunnah. Kerana ulama yang betul-betul berpegang dengan ilmu inilah yang lawan terhadap syiriknya Syiah dalam bab tawassul. Tawassul tu ada benda hak boleh, tapi Syiah menggunakan tawassul untuk jadi bawa orang jadi syirik. Pergi puja kubur Sayyidah Zainab, satu tempat di Syria ada Sayyidah Zainab, di Iraq ada kubur Zainab. Hak mana satu kubur Zainab pun tak tahu. Bila kita tanya hak di Syria ni betul kubur Zainab di situ, dia kata tak, kita hanya buat replika dan peringatan. Maknanya kita buat satu benda yang boleh ingat kepada Ahlul Bait. Mula-mula dia buat kecil-kecil dulu, sehinggalah kalau tuan-tuan pergi ke Syria, kita tengok Sayyidah Zainab. Kalau lampu masjid tuan-tuan ni, masjid memang duduk di garah kereta dia, bukan duduk dalam masjid. Bermakna lampu dalam masjid itu harga dia ratus ribu. Saya pergi dan saya tengok batu permata cantik-cantik duduk bergantung tepi itu penuh zamrud, tak usah kira lah berapa karat tak tahu lah. Kalau aku cokes buat balik kapur kaya lah. ambil cokes sebiji lah, jual di kampung. Memang batu permata sungguh. Dia letak di hadapan itu replika makam Zainab puteri Nabi SAW. Pakat puja, pakat buat tepuk tu Syiah. Apa beza dengan orang yang buat capal Nabi? Apa beza? Capal Nabi tu pun replika juga. Kalaulah kamu ni cium dah bawa capal Nabi hak betul, selipar Nabi hak betul, meletak dalam jubahmu selalu, kita kata tak apa. Kalau memang hak tu hak Nabi betul, selipar betul, ambil bola kereta ke, ambil gantung di dada ke, tanda bahawa berkat hak Nabi betul. Sekarang ni kita bercara masalah replika. Sama kena akidah dengan Syiah, sama dengan Syiah. Tapi siapa dia tegur kuat-kuat sangat, tak boleh bakar dia tu Wahabi. Dia ambil sama dengan Inggeris. Inggeris tuduh orang lawan dia Wahabi. Senang, radikal, mari pengganas daripada Muhammad bin Abdul Wahab, mari pengganas. Tak ada seorang lagi ulama-ulama Saudi hak mengaji kitab Muhammad bin Abdul Wahab, hak mengaji kitab Muhammad Abdul Wahab, hak keturunan Muhammad Abdul Wahab, mufti Saudi Alus Syekh tu keturunan Muhammad Abdul Wahab. Tak ada lagi kita kata duk suruh orang serang negara-negara, duk suruh orang bunuh sebagaimana kata Wahabi ni ganas. Tak ada lagi. Tapi orang tuduh ganas, orang tuduh dia ekstrim. Jawablah depan Allah, esok jawablah. Tuhan panggil lah Syekh Muhammad Abdul Wahab, Tuhan panggil Ibn Taymiyah, Tuhan panggil lah ustaz-ustaz hak tuduh 2-3-4 ekor ni, panggil. Cara depan Allah, cara depan Allah Ta'ala. Kenapa mau tuduh dia? Nak bagi pahala apa? Fitnah orang ni nak bagi pahala apa? Apatah lagi fitnah orang yang telah mati, darah mereka mengalir mempertahankan agama Allah Ta'ala. Kita hari ni apa yang mengalir? Alir basi yang mengalir, tidur malam-malam, darah tak ada pun mengalir. Muhammad bin Abdul Wahab nak hapuskan syirik di bumi Haramain itu sendiri, dengan kubur-kubur yang dibina di kuburan di sekitar tanah haram itu sendiri. Siapa dia punya kerja? Muhammad bin Abdul Wahab. Dia yang robohkan, dia yang membatalkan syirik. Kita nak kata apa? Jasa dia. Adakah dia tu maksum tak ada dosa? Ada, dia punya salah. Tapi banyak jasa nak banding daripada mudarat di atas apa yang dia bawa. Cuma kalau fatwa dia keras sikit pada orang lain, munasabah lah pada zaman dia tu syirik tu banyak. Jadi puak-puak ustaz hak tuduh-tuduh dia ni pahala kosong akhirat ni. Saya yakin
Dengan nama Allah saya yakin, kalau dia tak bertaubat dengan Allah, dia akan jadi muflis di hari akhirat. Kan Nabi sebut dah. Nabi tanya sahabat, mu tahu sahabat siapa dia muflis? Sahabat kata, "Ma'lam yuwarithu dinar wa la dirham." Orang yang tidak ada dirham, tidak ada duit, ya Rasulullah, orang itu muflis. Dah, Nabi kata. Al-muflis, Nabi kata orang muflis di hari akhirat, orang yang fitnah orang yang kata orang bukan hak dia, orang yang menzalimi orang ni muflis akhirat. Apa makna muflis? Kantung pahala tu tidak ada, bakul pahala tu kosong. Nemu nak masuk syurga lagu mana? Kalau tak minta maaf dengan Muhammad bin Abdul Wahab, kalau kamu tidak memperbetulkan kenyataan kamu, jumpalah mu. Akhirat esok kita tolong peringat je. Tolong ingatkan, kita tak setuju dengan pendapat ulama macam mana pun, kita tak boleh kafirkan dia. Contohlah bab fiqh, kita tak setuju dengan Ibn Taymiyah. Adakah kita tak setuju tu berhak untuk kita kutuk dia? Tak berhak. Apatah lagi mempertikaikan akidah ulama tersebut sehingga kita kata ulama tersebut kafir. Ambil di mana? Oh, dia kata kita ada kitab. Kitab apa? Oh, dia buka kitab. Rupa-rupanya kitab hak dia tulis tu, ulama-ulama hak dia ambil itu, ulama-ulama yang memang terasa hati dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebut benda betul. Rupanya ulama-ulama hak dia sebut tu ini cari makan. Kitab hak ulama kutuk Syekh Muhammad Abdul Wahab tu sampai dulu di Malaysia ni nak banding kitab Muhammad Abdul Wahab. Betul. Sebab tu saya ingat lagi, kita tanya tok guru kita kata Syekh, sebab Syekh ni dia mari pada aliran sufi. Sufi dia toki dia apa semua tu sufi, tapi dia tu jadi sunnah. Heran juga. Sebab apa dia kata Syekh? Pelik. Tok guru Syekh Sufi mengaji tak, kenapa jadi sunnah? Dia sunnah pula mengajar kitab Muhammad Abdul Wahab. Jadi berbeza dengan tok-wan dia tu. Jawapan dia mudah ya. Dia kata pertama sekali, aku dengar Muhammad Abdul Wahab ni begini jahatnya, begini aku dengar. Siapa orang kata pada aku, jangan baca kitab dia, kalau baca terpengaruh, jangan baca. Lalu dia kata, aku rasa nak baca. Sebab apa yang orang marah sangat ke dia ni? Baca. Tak ada sebab orang nak marah kalau dia bawa ilmu gini. Mulai daripada itulah dia kata, aku mengaji sungguh-sungguh. Aku kaji fatwa Ibn Taymiyah. Aku kaji orang yang berkaitan dengan yang dituduh oleh ulama-ulama tadi. Rupanya aku duk menentang selama ni, dan tok nenek aku menentang. Dia kata rupanya benda yang dia menentang, benda yang sendiri dia pun tak tahu. Jelas. Macam orang hari ni lawan Wahabi. Wahabi apa dia Wahabi? Tak tahu. Orang kata Wahabi tak tahu apa pun. Cuba baca sekali tengok apa dia disebut dalam kitab dia itu. La hawla wala quwata illa billah. InsyaAllah seminit lagi apa, kita sambung lagi. Baik. Lepas tu saya sebut tadi, bila Utsmaniyah tu jatuh, naiknya fahaman dibawa oleh Kamal Atatürk, segala tulisan Arab tidak diizinkan. Malahan yang paling teruk sekali apabila azan itu dalam bahasa Turki, kerana bagi dia Arab ni Islam, Islam ni Arab. Orang reti Arab, retilah Islam. Tidak dibenarkan baca Quran kan dalam bahasa Arab, kena bahasa semua kena baca dalam bahasa Turki. Kedai-kedai roti, kedai-kedai kain yang ada tulisan Arab dijatuhkan, letak bahasa Turki. Konon-kononnya Kamal Atatürk ini membawa pemodenan kepada Turki. Last sekali hancur lebur kerajaan. Dari sudut akidahnya habis cerai berai. Sehinggalah
rakyat Turki. Sampakah hari ni pun ada orang tua-tua yang buta Al-Quran. Boleh faham tu? Kerana tidak ada bahasa Arab. Kesannya cukup besar. Sebab tu kita tak setuju penghapusan tulisan Jawi, kerana Jawi itu dekat dengan Al-Quran. Orang tua-tua yang boleh baca Jawi ni, dia boleh nampak Al-Quran, sebab hurufnya Jawi tak ada baris, Quran ada baris. Ada huruf, beberapa huruf yang tak ada dalam Quran tapi ada dalam tulisan Jawi. Bila Jawi dihapuskan, ramai orang kita buta Quran. Alhamdulillah, dihidupkan kembali Jawi. Hari Jumaat diisytihar sebagai hari tulisan Jawi. Ditulis semula warkah-warkah dalam Jawi, ditulis dalam surat khabar Jawi, ditulis kembali. Bila nak hidupkan tulisan Jawi, ada orang marah. Ada orang marah. Tak boleh, dia kata. Tadi ramai orang masuk Islam. Kita nak bagi contoh, Cina Kota Baru tu umur 70 lebih. Dia baca tulisan Jawi lebih lancar daripada baca Rumi lagi. Tak masuk Islam, duduk Cina sampai ke hari ni. Duduk Buddha situ, tak masuk Islam pun. Dia kata anak dia pun dia ajar Jawi, cucu dia pun dia panggil orang mengajar Jawi di rumah. Ada duduk Kota Baru tu. Masuk Islam ke tak? Tak masuk Islam. Dah hak lawan tulisan Jawi ni, kita nak tanya, mu takut apa? Hak tu tua tak masuk Islam, mu takut apa? Jawi lain cerita, Islam lain cerita. Mu takut apa? Tak ada masalah. Ada masalah pun, tak ada benda yang boleh takut. Takut orang kena Islam. Kalau kena Islam, membuat agamamu, nak suruh kena agamamu, nak suruh kena fahaman, takut apa Islam? Kita pada bertewah lah berdakwah ni. Kamu buat dakwahmu, aku buat dakwah aku. Mana hak betul? Mu takut nak takut apa pada Islam kalau mu tak mau masuk Islam? Dasar kaum ini. Maaf lah. Bismillah. Baik. Jadi kita bercakap bab begini ni, kita sebutlah bab gitu supaya tuan-tuan nampak kekurangan ilmu ni disebabkan kadang-kadang dasar yang dibuat oleh pemerintah tu sendiri. Bila ramai orang tak tahu, bila ramai orang jahil, dan dia sebut di sini bahawa mencapai kemuncaknya sehingga sedikit orang tahu hukum syarak dan sedikit orang mendirikan solat. Itu yang berlaku. Memang sungguh zaman sekarang pun kita syorkan cadangkan biar ada senarai orang tak semayang tu, biar kena ada. Betul. Kerajaan kena ambil cakna juga orang tak semayang ni. Jangan duk kata semayang ni masalah peribadi. Dah. Semayang ni masalah bermula daripada keluarga sampai kepada pemerintah. Dia kena tahu, dia kena jaga semayang. Semayang dia sendiri dan semayang rakyat. Alladzina immakkannahum fil ardi wa aqamas salah. Orang yang Allah Ta'ala beri kedudukan di atas muka dunia ini, dia mesti mendirikan sembahyang dan menyuruh orang lain mendirikan sembahyang. Itu perkara yang pertama dia kena buat. Teruknya situasi yang berlaku sehingga orang tak sembahyang. Saya tertarik dengan satu temu ramah yang dibuat di Mesir. Dia buat kajian kepada kanak-kanak yang ada di Bandar Kahirah. Kajian TV Arab, penama TV Mesir tu. Dia bawa mikrofon, dia tanya, cuba awak mengucap. Dia kata, awak Islam? Naam, ana Islam, ana Muslim, aku Muslim. Cuba mengucap. Senyap. Budak tu bukan budak kecil, budak macam darjah 6, kelas 1, mengucap. Apa dia rukun Islam? Senyap, tak tahu, tak ada jawab.
Arak tu. Awak pernah ngaji Quran? Tak pernah. Ayah awak pernah bagi tahu apa dia Quran? Tak pernah. Macam mana keadaan awak di rumah? Muzik, dia muzik. Ayah saya main muzik. Tak pernah dengar Quran? Tak pernah. Tahu nama Nabi awak? Tahu, dia kata Muhammad. Tu tahu. Cuba awak mengucap sekali lagi. Tak tahu dia. Awak pernah solat? Tak pernah. Sepanjang hidup awak pernah tengok ayah awak solat? Tak pernah. Tak pernah tengok ayah dia sembahyang. Seorang dia tanya, kawan-kawan dia pergi depan lagi, dia tanya lagi, budak-budak. Begitulah jawapan dia. Allahu Akbar. Wartawan tu buat kesimpulan lah daripada temu ramuh dia tu. Dia kata, sebenarnya dia kata, kita pada hari ini duduklah keadaan begitu. Sampai orang jahil agama sampai tahap begitu, tuan-tuan. Tu kita tak temu ramuh dalam negara kita lagi. Mungkin ada juga begitu, tapi kita tak temu ramuh, tak tahu siapa-siapa dia. Dia tak tahu asas-asas Islamnya, tak tahu semayangnya, tak tahu bacanya, tak tahu apa pun tak tahu pasal Islam. Tahu dia tu beranak Islam, cukup Islam, yang tu yang dia tahu. Apa dia tugas-tugas dia sebagai seorang Muslim, dia tak tahu. Ini bermakna hilangnya ilmu. Dan cara macam mana Allah Ta'ala hilangkan ilmu ini? Allah Ta'ala sebut cara Allah Ta'ala hilangkan ilmu ini dengan innallaha la yaqbidul ilma. Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu ini dengan begitu saja, tetapi Allah Ta'ala mematikan para alim ulama. Bermakna matinya alim ulama adalah merupakan musibah yang amat besar kepada umat ini. Kerana matinya alim ulama tu yang pergi bersama dengan dia ilmu yang ada pada dada dia. Semakin hari semakin kurang, semakin hari semakin kurang, sehinggalah orang jahil naik menjadi pemerintah. Pemerintah ni bukan pemerintah agama. Orang jahil naik jadi orang alim. Orang jahil yang berlakon jadi orang alim, lepas tu dia mengeluarkan hukum ikut hawa nafsu, bukan daripada hukum daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang berlaku. Tanda-tanda yang kedua yang kita sebut banyaknya berlakunya pembunuhan. Dan pembunuhan dua tadi, kemungkinan dia kata bidang pengangkutan yang hebat yang menyebabkan kuasa besar dunia boleh menjajah negara-negara yang lemah, dan penciptaan senjata contoh bahan kimia dan sebagainya yang membunuh ramai manusia, yang boleh sekali dihantar bom berpuluh-puluh ribu rakyat mati. Itulah di antara tanda kiamat kecil yang disebut oleh Nabi SAW mengikut komentar dan pandangan penulis buku ini. InsyaAllah kuliah kita sekali lagi kita sebut tersebarnya perkara yang keji, iaitu tanda yang kelima yang disebut oleh hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi